Hampir 7 tahun, 68 kali penangguhan dan 39 kali rayuan. Kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke penghujung. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan terakhir Datuk Seri Anwar terhadap sabitan meliwat bekas pembantu pribadinya Muhammad Saiful Azlan Bukhari. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria yang mengetuai 5 anggota panel hakim juga mengekalkan hukuman penjara 5 tahun yang dikenakan oleh Mahkamah Rayuan. Dalam penghakiman hampir 2 jam itu, Mahkamah Persekutuan memutuskan wujud bukti keterangan yang mencukupi bagi menyokong keterangan Muhammad Saiful Bukhari Azlan dalam kes liwat berkenaan. Mahkamah juga mendapati DNA Datuk Seri Anwar yang diambil dari lokap adalah adil dan sah. Dalam keputusan itu juga, Hakim berkata, Datuk Seri Anwar tidak mempertikaikan bahawa beliau berada di kondominium tempat kejadian didakwa berlaku, selain tidak mempertikaikan keberadaan Saiful di tempat sama. Berhubung dakwaan konspirasi politik, ekoran Saiful Bukhari ada bertemu beberapa pemimpin dan pegawai polis beberapa hari selepas kejadian liwat, Hakim memutuskan dakwaan itu tiada merit. Penafian semata-mata oleh Datuk Seri Anwar tidak boleh diterima dan mahkamah mendapati dakwaan konspirasi politik kekal tidak berasas. Keputusan hari ini menutup siri perbicaraan kes liwat berkenaan yang berlangsung lebih 6 tahun. Dan kami di RTM sempat menghubungi Saiful Azlan Bukhari bagi mendapatkan reaksi beliau terhadap keputusan mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat doa, rahmat dan sabar saya selama 3 tahun ni. Pada hari ini, Mahkamah Persekutuan bulat suara memutuskan bahawa dakwaan saya selama ini benar dan saya seorang saksi yang ada kredibiliti. Saya dan keluarga menghormati keputusan mahkamah pada hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa seawal 7 tahun dulu, dari mula saya membuat laporan polis, hinggalah ke saat ini, apa yang saya mahukan sebagai pengadu dan rakyat adalah aduan saya ke atas pelakuan Anwar Ibrahim disiasat dan diadili. Tidak lebih daripada itu. Sebagai hamba Allah yang tidak sempurna ini, saya menjalankan tanggungjawab menegakkan kebenaran agar saya tidak soal di akhirat nanti. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Junaidi Bujang ketika dihubungi mengesahkan Datuk Seri Anwar telah dibawa ke penjara Sungai Buloh pada 3.49 petang tadi. Kenderaan dinaiki Ketua Pembangkang itu turut diiringi 8 kenderaan lain dan dilihat masuk ke perkarangan penjara selepas meninggalkan Mahkamah Persekutuan. Ketibaan Datuk Seri Anwar dikawal ketat kira-kira 60 pegawai dan anggota daripada Jabatan Penjara dan Polis Diraja Malaysia. Suasana di luar kompleks penjara Sungai Buloh bagaimanapun tenang dengan segelintir individu dipercayai penyokong Datuk Seri Anwar mengambil peluang merakam gambar kenderaan yang dinaiki PKR itu. Pada 5.40 petang, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dilihat tiba di penjara Sungai Buloh untuk menyerahkan beg peribadi milik suaminya berwarna biru gelap. Turut kelihatan di luar perkarangan penjara ialah anggota Parlimen Subang R. Sivarasa. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan sedikit gempar apabila Datuk Seri Anwar yang diberi peluang merayu untuk meringankan hukuman penjara secara tiba-tiba menukar ucapannya kepada kenyataan yang mempersoalkan ketulusan dan integriti kehakiman negara. Bagaimanapun, kenyataan beliau yang lantang menggunakan mikrofon dalam galeri awam itu tidak dilayan panel hakim. Anwar enggan berhenti sehingga beberapa kali ditegur hakim. Ketua Hakim Negara terpaksa bertindak memberhentikan prosiding kira-kira 20 minit bagi meredakan ketegangan. Sebaik keputusan selesai dibacakan, Anwar memeluk isterinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Anwar juga kelihatan memeluk anak-anak perempuannya serta berkata sesuatu kepada cucunya.
Keadaan di pintu belakang Istana Kehakiman kecoh seketika selepas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simpang Pulai ditahan polis kerana cuba mencetuskan provokasi ketika kenderaan membawa Datuk Seri Anwar keluar dari bangunan berkenaan. Kejadian berlaku sebaik beberapa kenderaan dinaiki anggota Unit Tindakan Khas UTK keluar dari bangunan terbabit menerima beberapa arah laluan keluar menyebabkan sejumlah penyokong Ketua Pembangkang itu bertindak menghampiri kenderaan tersebut. Ketua Polis Daerah Putrajaya SCP Abdul Razak Abdul Majid ketika dihubungi RTM mengesahkan Adun berkenaan ditahan kira-kira pukul 3.10 petang. Terdahulu, Ahli Parlimen Batu Tian Chua cuba merempuh masuk ke dalam mahkamah walaupun dihalang anggota polis. Keadaan bertambah buruk apabila kumpulan penyokong Datuk Seri Anwar turut berpusu-pusu menuju ke pintu masuk belakang. Polis berjaya mengawal situasi dan mengelak berlakunya insiden tidak diingini. Dalam pada itu, sekumpulan penyokong PKR dilihat menimbulkan sedikit kekecohan apabila ada di antara mereka bertindak menghalau segelintir petugas media di sekitar perkarangan Istana Kehakiman. Ia bagi mengadakan program mereka seperti melaungkan reformasi serta ceramah menuntut pembebasan Datuk Seri Anwar. Para peniaga di sekitar perkarangan Istana Kehakiman juga ada yang turut dihalau bagi memberi ruang mereka mengadakan ceramah. Apa yang menyedihkan ada di kalangan penyokong PKR yang turut membawa anak kecil. Ia bercanggah dengan Akta Perhimpunan Aman 2012. Dan berikutan keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun. Datuk Seri Anwar hari ini lucut kelayakan sebagai seorang anggota parlimen. Ini kali kedua Anwar lucut kelayakan sebagai anggota parlimen setelah didapati bersalah oleh mahkamah dan dihukum penjara melebihi setahun. Perkara 48-1-E Perlembagaan Persekutuan menyatakan seseorang anggota parlimen boleh dilucutkan kelayakannya jika beliau dijatuhi hukuman penjara lebih daripada setahun atau didenda lebih daripada RM2,000. Sebelum ini, pada 14 April 1999, Anwar didapati bersalah dan dihukum penjara 6 tahun oleh Mahkamah Tinggi Putrajaya atas 4 tuduhan rasuah terhadapnya. Beliau mempertahankan kerusi itu sehingga dijatuhi hukuman penjara pada 14 April 1999 dan kerusi tersebut dimenangi oleh isterinya Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada pilihan raya umum ke-10 pada November 1999. Dr. Wan Azizah meletak jawatan pada 31 Julai 2008 bagi memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding kerusi itu dalam pilihan raya kecil kerusi Permatang Pauh pada Ogos 2008. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hanya akan mengumumkan kekosongan kerusi Parlimen Pematang Pauh sebaik menerima surat rasmi daripada Speaker Dewan Rakyat. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata hanya SPR yang boleh mengumumkan tarikh kekosongan kerusi berkenaan. SPR boleh mengambil tindakan untuk mengadakan mesyuarat khas bagi memutuskan tarikh-tarikh penting untuk mengadakan pilihan raya kecil apabila SPR mengisytiharkan tarikh kekosongan kerusi berkenaan. Tarikh-tarikh penting itu adalah tarikh-tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh undi biasa yang perlu diumumkan oleh SPR dalam tempoh 10 hari selepas tarikh kekosongan berlaku. Walaupun tarikh-tarikh itu perlu diumumkan dalam tempoh 10 hari, tetapi SPR boleh memilih tarikh-tarikh yang sesuai dalam tempoh 60 hari selepas kursi itu disiarkan kosong oleh SPR. Jadi mana kesimpulannya pada masa ini SPR sedang menunggu surat daripada Speaker Dewan Rakyat menyatakan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kursi Parlimen Pematang Pauh berkenaan. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng memaklumkan perbincangan mengenai kerusi Parlimen Pematang Pauh yang kosong itu akan diumum dan diuruskan selepas ini. Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali pula berkata, Pakatan Pembangkang akan mengadakan mesyuarat khas dalam tempoh 24 jam ini bagi menentukan Ketua Pembangkang baharu. Menurut beliau, perkara itu akan diputuskan secara bersama oleh pimpinan tertinggi parti itu bersama PAS dan DAP dalam mesyuarat khas yang sedang diatur.
28 Jun 2008, Muhammad Saiful Bukhari Azlan buat laporan polis dakwa Datuk Seri Anwar meliwatnya di sebuah kondominium di Damansara. 7 Ogos 2008, Datuk Seri Anwar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meliwat bekas pembantunya. 3 Februari 2010, perbicaraan kes liwat Datuk Seri Anwar dimulakan di Mahkamah Tinggi dengan Muhammad Saiful memberi keterangan sebagai saksi pertama. 9 Januari 2012, Mahkamah Tinggi membebas dan melepaskan Datuk Seri Anwar daripada tuduhan meliwat Muhammad Saiful. 9 Julai 2012, pihak pendakwaan mengemukakan petisyen rayuan mengandungi 9 alasan. 7 Mac 2014, Datuk Seri Anwar dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Rayuan selepas Mahkamah mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi. 24 April 2014, Datuk Seri Anwar memfailkan rayuan terhadap hukuman penjara. 28 dan 29 Oktober 2014, Mahkamah Persekutuan mendengar hujah daripada pihak pembela dan pendakwa berhubung rayuan hukuman penjara. 7 November 2014, Mahkamah selesai mendengar hujahan rayuan dan menetapkan satu tarikh untuk keputusan. 10 Februari 2015, Datuk Seri Anwar gagal dalam rayuan kes liwat keduanya. Kerajaan Malaysia menggesa semua pihak terlibat agar menghormati proses undang-undang dan keputusan penghakiman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria menganggotai panel 5 hakim dalam penghakiman tersebut. Bagi Kerajaan Malaysia, hakim-hakim berkenaan membuat keputusan mereka hanya setelah menimbang semua bukti secara berimbang dan objektif. Kes tersebut yang memakan masa beberapa tahun dikendalikan secara komprehensif dan teratur. Kerajaan Malaysia turut menyatakan bahawa negara ini mempunyai badan kehakiman yang bebas dan sebelum ini terdapat banyak keputusan yang membawa hukuman terhadap tokoh kanan kerajaan. Laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar pula dilakukan seorang individu secara pribadi, iaitu pekerja dan pembantu pribadi beliau, bukannya oleh kerajaan. Pengamal Undang-Undang Datuk Salihuddin Saidin berkata proses perundangan negara telah mengadili Datuk Seri Anwar secara bebas dan ia perlu diterima semua pihak. Saya percaya mahkamah telah meneliti dan mengambil kira segala faktor sebelum satu keputusan dibuat. Dan kita perlu percaya dan kita perlu memberikan harapan sepenuhnya kepada sistem keadilan di negara kita. Sebab ini yang kita pilih. Kita pilih sebuah kerajaan dan kerajaan membentuk sistem pentadbiran keadilan yang sebegini, yang diterima oleh rakyat. Dan kita kena akurlah dan kita kena ikut.